Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membincangkan berkaitan kepimpinan Umar Al-Khattab tentang bagaimana beliau mengelola dan mengatur wilayah-wilayah yang baru ditakluki serta implikasinya terhadap pentadbiran Islam. Seperti mana yang dikatakan oleh pepatah Melayu, tak kenal maka ta'aruflah. Oleh itu di sini marilah kita melihat biodata Sayyidina Umar ibnu Al-Khattab. Kita mulakan dengan nama sebenar Sayyidina Umar ibnu Al-Khattab. Nama sebenar Sayyidina Umar ialah Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riba'ah. Sayyidina Umar ibnu Al-Khattab dilahirkan di Mekah 4 tahun selepas kelahiran Nabi. Sayyidina Umar ibnu Al-Khattab ini berasal daripada keturunan Abdul Uzza Al-Quraisy dari suku Adi. Antara gelaran yang terkenal untuk beliau ialah Al-Faruq dan Abu Hafs. Itulah alasannya mengapa kadang-kadang Sayyidina Umar ibnu Al-Khattab ini dipanggil juga sebagai Umar Al-Faruq ataupun Omar ataupun Umar. Umar Al-Khattab menjadi khalifah. Di sini kita akan melihat bagaimana Umar Al-Khattab ini dipilih menjadi khalifah. Berbeda dengan proses pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah, Abu Bakar terpilih secara melalui proses pendebatan yang cukup panjang, hingga akhirnya ia terpilih sebagai khalifah yang sah. Manakala Umar bin Khattab diangkat melalui penunjukan yang dilakukan oleh Abu Bakar setelah mendapatkan persetujuan dari para sahabat besar. Abu Bakar telah memilih Umar sebagai penerusnya dalam menjadi khalifah bagi mengelak berlaku perpecahan di antara umat Islam. Selain itu, terdapat juga wasiat dari Abu Bakar yang mana telah dituliskan oleh Utsman bin Affan dan dibicarakan di depan khalayak ramai. Pada masa itu, para sahabat bersetuju dengan pelantikan Sayyidina Umar sebagai khalifah seterusnya. Tanpa basa-basi lagi, marilah kita teruskan dengan perbincangan kita pada hari ini. Yang pertama berkaitan cara Khalifah Umar Al-Khattab mengatur ataupun mengelola wilayah yang ditaklukinya. Antara wilayah yang ditakluki oleh Khalifah Umar Al-Khattab ialah Mesir, Irak, dan juga Syria. Dari bidang pentadbiran. Dari bidang pentadbiran, yang pertama, Sayyidina Umar telah pun melantik Gabenor. Umar menunjukkan Gabenor untuk menguruskan wilayah-wilayah yang baru ditakluki. Gabenor ini dipilih berdasarkan keadilan, kejujuran, dan kemampuan administratif dalam mengatur rakyat mereka. Mereka bertanggung jawab terhadap pentadbiran, keselamatan, dan perundangan di wilayah tersebut. Seterusnya, kesan daripada pelantikan Gabenor tadi, yaitu melalui pelantikan Gabenor yang berkualiti, dengan memilih Gabenor yang adil, jujur, dan mahir dalam pentadbiran, Umar memastikan wilayah-wilayah yang baru ditakluki dikelola oleh individu yang memiliki integriti dan kemahiran untuk menjalankan tugas-tugas kepemimpinan dengan cemerlang.
Seterusnya, Umar juga menubuhkan beberapa jawatan baharu. Sayyidina Umar ibnu Al-Khattab mengenalkan konsep penubuhan jawatan baru untuk mengawal wilayah yang baru ditaklukkan sebagai satu langkah strategik dalam pentadbiran kekhalifahan Islam. Antara jabatan-jabatan barunya ialah: yang pertama, jabatan Qadi; yang kedua, Dewan Al-Jundi; dan yang ketiga, Dewan Al-Kharaj. Terdapat banyak lagi sebagai contoh, yaitu jabatan polis dan lain-lain. Tetapi untuk hari ini kita akan mengetahui 3 jabatan baru yang telah ditetapkan oleh Sayyidina Umar. Yang pertama, jabatan Qadi. Sayyidina Umar memperkenalkan jabatan Qadi dengan tujuan untuk menegakkan hukum Islam dan memastikan penerapan keadilan di tengah-tengah masyarakat Islam yang berkembang pesat. Jabatan ini diperlukan untuk menyelesaikan perselisihan dan menegakkan hukum Islam sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu keistimewaan jabatan Qadi adalah kemandiriannya dari pengaruh politik atau kekuasaan. Umar memastikan bahwa Qadi bekerja secara independen dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hal ini penting untuk menjaga keadilan dan integriti sistem peradilan Islam. Yang kedua, Dewan Al-Jundi. Tujuan Dewan Al-Jundi ini ialah ditubuhkan oleh Khalifah Umar dengan tujuan untuk menjalankan urusan ketenteraan dan keselamatan di wilayah kekhalifahan. Ini termasuk juga pengurusan pasukan tentera, strategik pertahanan, dan pengawasan ke atas keselamatan wilayah. Tanggung jawab Dewan Al-Jundi ini ialah untuk merancang operasi tentera, memimpin pasukan dalam pertempuran, dan menjaga keselamatan di wilayah kekhalifahan. Mereka juga mempunyai peranan dalam merespon ancaman musuh dan mengkoordinasikan tindakan pertahanan. Seterusnya, Dewan Al-Kharaj. Fungsi Dewan Al-Kharaj ini ialah untuk memungut hasil negara dengan lebih berkesan. Pembayar cukai boleh membayar cukai kepada pemungut cukai yang menemui mereka di kawasan-kawasan jauh. Seperti mana yang kita tahu, kawasan ataupun wilayah-wilayah Islam pada masa itu sudah pun meluas, yaitu di Mesir, Irak, dan juga Syria. Seterusnya, hasil pendapatan negara bertambah dengan adanya pegawai-pegawai yang cekap. Seterusnya, Sayyidina Umar juga telah memperbaiki Majlis Syuro. Majlis Syuro ini adalah satu majlis mesyuarat ataupun pada masa kini lebih dikenali sebagai parlimen. Jadi, dengan mendirikan Majlis Syuro, Sayyidina Umar memberi peluang kepada pemimpin dan ahli masyarakat untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan tentang pengelolaan wilayah. Yang kedua, Majlis Syuro ini menjadi satu tempat di mana pandangan dari pelbagai pihak boleh dipertimbangkan sebelum keputusan diambil. Dan yang ketiga, Majlis Syuro juga memainkan peranan dalam meredakan ketegangan dan menyelesaikan konflik yang berlaku di kalangan masyarakat atau masyarakat dengan pemerintah. Bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, Khalifah Umar bin Al-Khattab
memiliki peranan penting dalam mengurus wilayah taklukannya dengan cara mempromosikan pendidikan dan pengetahuan. Yang pertama, membentuk sistem pendidikan dan pengajian Al-Quran di setiap wilayah kekuasaan Islam. Yang kedua, mendirikan pusat-pusat pengajian Islam di kota-kota Basrah, Kufa, dan wilayah-wilayah lain dengan guru-guru agama dihantar ke pusat-pusat ini, manakala imam-imam diadakan di masjid. Oke, kita lihat pula implikasi pemerintahan Sayyidina Umar kepada pentadbiran Islam. Yang pertama, kesan daripada pentadbiran ataupun kekhalifahan Sayyidina Umar ini kepada pentadbiran Islam ialah ia telah melancarkan sistem pentadbiran. Pertama, pembentukan struktur pentadbiran yang efisien dan teratur dengan baik. Sebagai contoh, beliau telah menubuhkan lembaga-lembaga seperti Dewan Syura ataupun Majlis Syura, Dewan Perundingan, dan Dewan Perwakilan untuk membantu dalam pengambilan keputusan dan pengurusan hal ehwal negara. Yang kedua, Umar memperkuatkan sistem perundangan dan peradilan dalam pentadbirannya. Beliau telah memastikan bahawa hukum Islam diaplikasikan secara adil dan berkeadilan kepada semua warga negara tanpa mengira bangsa, agama, atau status sosial. Seterusnya, kesan terhadap memperluaskan wilayah Islam. Umar mengakui kebebasan beragama bagi penduduk yang ditaklukkan, terutama non-Muslim. Beliau menjamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadah agama mereka dan memelihara identiti budaya mereka. Yang kedua, Umar telah berjaya dalam meluaskan wilayah kekhalifahan Islam ke wilayah-wilayah baru di luar Arab, seperti Persia, Mesir, dan Syam. Implikasi daripada pengembangan ini adalah penyebaran nilai-nilai Islam, peningkatan jumlah populasi Muslim, dan peningkatan kekayaan serta sumber daya bagi kekhalifahan. Dan yang terakhir sekali, pengembangan sistem keuangan Islam. Umar ibn al-Khattab menekankan keadilan dalam pengelolaan keuangan. Beliau memastikan bahawa dana rakyat termasuk pajak dan zakat dikelola ataupun dijaga dengan adil dan efisien melalui sistem perbendaharaan yang baik. Baitul Mal, iaitu satu sistem yang telah diciptakan oleh Sayyidina Umar, juga memainkan peranan penting dalam menyokong ekonomi umat Islam dengan memberikan pinjaman kepada pedagang, petani, dan usahawan kecil untuk memajukan perniagaan mereka. Sebelum kita mengakhiri video, marilah kita mendengar sedikit ringkasan daripada saya. Dengan itu, pemerintahan Sayyidina Umar ibn al-Khattab boleh diringkaskan sebagai tempoh yang penting dalam sejarah Islam, yang dicirikan oleh kestabilan politik, keberkesanan pentadbiran, keadilan, pembangunan ekonomi, serta perhatian terhadap pendidikan dan kesejahteraan sosial. Prestasi dan prinsip-prinsip yang diperkenalkan oleh Umar mempunyai impak yang penting dalam pembentukan peradaban Islam awal dan mewarisi warisan yang penting bagi pemimpin Islam dan umatnya.
Sekian, itu sahaja untuk video kita pada kali ini. Sekiranya ia membantu Anda untuk mengenali lebih mendalam berkaitan dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, doakanlah saya untuk terus membuat video-video yang lebih menarik agar dapat membantu umat-umat Islam di luar sana mengenali ataupun mengetahui cara pemimpin-pemimpin Islam dalam mengelola wilayah-wilayahnya dan cara mereka mengatur rakyat dan wilayah mereka. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu saja daripada saya, Hazif. Gerak lu. Bye-bye.